Hai semua, apa khabar? Jom kita belajar sains untuk minggu ni. Okey, kita masih di bawah tajuk kaedah pengawetan makanan. Okey, seperti mana yang kamu tahu, minggu lepas kita dah pun belajar beberapa kaedah pengawetan makanan. Antaranya adalah pendidihan, pengeringan, penjerukan, penyejuk bekuan dan pendinginan juga pemasinan. Pendidihan kita didihkan, keringkan, menjerukkan, sejuk beku dan pendinginan kita masuk dalam peti sejuk. Dan pemasinan, okey, tahniah kepada murid yang telah siap menghantar semua gambar dan video telur masin. Okey, sekarang ni kita nak tengok kenapa kita perlu buat kaedah pengawetan ni. Okey, kita buat pengawetan supaya makanan tahan lebih lama. Okey, jadi bila makanan tahan lebih lama, kita pun tidaklah kerugian. Okey, jom kita sambung untuk tengok kaedah pengawetan yang seterusnya. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita ada 12 jenis pengawetan. Okey, yang ini adalah sambungan daripada minggu lepas. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pengawetan pelilinan. Okey, pelilinan ini merupakan proses menyalut buah dan sayur-sayuran seperti apple, orange, lemon, tomato dengan lilin cair. Lilin cair ni maksudnya mereka akan celupkan buah-buahan ini dalam lilin supaya lapisan luar dia ditutup dengan satu lagi lapisan lilin supaya tidak terdedah kepada udara, dan kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Okey, ini contoh. Mari tengok sini. Okey, ini contoh. Contohnya macam makanan makanan sardin ya. Okey, nombor 1, makanan dimasukkan ke dalam tin. Lepas tu tin itu dipenuhkan dengan sos atau minyak ataupun larutan gula. Okey, contohnya macam kita masukkan ikan sardin dalam tin, lepas tu ditambah dengan sos, minyak dan gula. Kemudian tin dipatri untuk menjadikan kedap udara. Kemudian tin dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria. Jadi lepas dia dah panaskan semua bakteria dah mati kan? Okey, kemudian barulah tin itu disejukkan secara rendaman ataupun semburan air. Okey, tin dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Ini untuk kaedah pengetinan. Selain sardin, ada juga macam kacang panjang dan juga selain daripada sardin, kacang panjang. Seterusnya untuk proses pembotolan ni seperti sos, kicap, makanan dibotolkan. Kaedah yang sama seperti pengetinan. Okey, pemanasan pada suhu didih ni dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi pada makanan tersebut. Okey, yang ni yang ke-7. Okey, yang ni yang ke-8. Pempasturan. Kaedah pempasturan. Yang ini khas untuk susu. Okey, susu yang diperah daripada lembu ni, macam mana kita nak bagi dia tahan lama? Okey, sebelum tu tengok dulu apa tu pempasturan. Pempasturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Maksudnya susu tu mereka panaskan dalam pipe pasteur macam ni. Pipe tu dalam bentuk U macam ni. Okey, susu dipanaskan tapi mereka tak didihkan. Kenapa? Sebab nanti akan hilang zat susu tersebut. Okey, lepas tu susu disejukkan, kemudian barulah dipacking jadi susu pasir, susu segar tu dalam botol. Okey, boleh faham ya, pempasturan ni biasanya khas untuk susu sahaja, tidak untuk makanan lain. Okey, seterusnya kita tengok kaedah penyalaian. Kaedah penyalaian ni maksudnya macam kita bakar dia lah.
Penyalayan merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasap. Macam kita buat sate tau. Untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya macam daging salai, ikan salai dan juga pisang salai. Okey. Yang ni boleh faham ya, penyalayan. Letak di atas bara api. Okey, seterusnya yang ni nombor 9. Pembungkusan vacuum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Tujuannya supaya makanan itu dah dikedapkan udara. Okey, tengok ya. Tiada udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Contohnya macam lobak dengan sausage ni. Bila kamu beli dekat pasar raya pun kamu tahu dia macam melekat pada plastik kan. Kenapa dia lekat pada plastik? Supaya dia tidak ada udara di dalamnya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ni adalah kesimpulan. Semuanya ada 9 kaedah pengawitan. Okey, kita tengok satu persatu. Pendidihan, pengeringan, penjerukan, sejuk beku dan pendinginan, pemasinan, pelilinan, pempasturan, pembungkusan vacuum dan penyalayan. Okey, semua ni adalah kaedah pengawitan yang kita boleh gunakan, gunakan supaya makanan itu tahan lebih lama. Okey, let's go. Okey, seterusnya kita pergi kepada tugasan kita untuk hari ini. Hari ini tugasan kita best macam minggu lepas. Okey, hari ni kita nak buat projek jam nanas. Okey, bila dengar nanas dia jangan terkejut tau. Sebab kalau tak ada nanas kat rumah, kamu boleh guna apa saja buah yang ada di rumah. Okey, contohnya boleh guna buah apple, buah anggur dan apa sajalah buah yang sesuai dibuatkan jam. Okey, yang pertama kupas nanas dan bersihkan, kemudian potong kecil-kecil. Nombor 2, blender. Nombor 3, masakkan isi nanas tadi dengan gula di dalam periuk dengan api yang perlahan. Api mesti kecil tau. Jangan letak api yang tinggi. Nanti dia akan hangus. Okey, gula ni kamu baca dekat atas ni. Berapa banyak gula? 250 gram gula sahaja. Jangan banyak. 250 gram gula tu lebih kurang 1 cawan gula. Okey, kalau terlampau banyak nanti dia akan manis lah. Kalau terlampau banyak, dia akan terlampau manis. Kalau sikit, nanti dia pahit pula. Tak sedap lah pula jam awak kan. Okey, nombor 4. Kacau jam nanas dan tutup api apabila jam kelihatan betul-betul pekat. Okey, dia dah jadi macam ni. Boleh tutup api dah. Then, kamu sejukkan. Kemudian, kamu bolehlah masukkan ke dalam botol yang seperti ini. Jadi, apa kaedah pengawitan yang kamu guna kat sini? Kaedahnya dekat sini ada pendidihan, lepas tu ada pembotolan. Okey? Jadi lepas dah siap, masa kamu buat tu jangan lupa ambil video atau ambil gambar. Yang tu yang penting ya untuk saya untuk bukti pentaksiran kamu. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua, buat laporan eksperimen dalam buku sains 1. Macam biasa kamu buat. Ini adalah format dia. Tulis tajuk, tujuan, alat, langkah-langkah. Ikut apa yang cikgu bagi ni. Lepas tu sambung dengan soalan. Soalan 1, soalan 2. Okey, lepas siap semua ni, apa yang perlu hantar kepada saya? Okey, yang ni kena hantar pada saya. Nombor 1, gambar atau video cara-cara membuat jam nanas. Kalau kamu buat apple lah. Okey, nombor 2, hantar gambar laporan eksperimen bersama jawapan yang sudah siap. Okey, jadi dua-dua ni jangan lupa hantar kat saya. Saya menunggu kamu punya kerja. Okey, itu saja untuk minggu ni. Harap kamu enjoy dengan PDPR kita minggu ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.